Okey. So, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung balik ya. Jadi sekarang every Selasa saya akan buatkan nak mengenalkan konsep-konsep baru, ya, lesson baru saya akan buat hari Selasa. Jadi hari Rabu dengan hari Jumaat tu hanya sebagai penekanan saja, sebagai kita nak buat latihan saja. Rabu dengan hari Jumaat. Dan saya nak inform, saya lupa nak cerita tu yang ada confusion tadi yang saya terdelete Brother Azizan punya apa tu? Punya course tu. Sebab besok memang tak ada, saya tak dapat nak buat pun sesi tadabbur dengan sesi bahasa Arab besok sebab saya ada mesyuarat ya. Jadi insya-Allah kita dapat teruskan I'rab ni, introduction to I'rab. Jadi sekarang kita nak tahu I'rab tu lesson nombor 3 dan dia adalah salah satu ciri keempat ya. Dia isim. Isim tu ada 4 aspek. Jadi aspek yang pertama adalah adakah dia makrifat ataupun dia nakirah. Aspek kedua, adakah isim tu muzakkar ataupun dia muannas. Jadi kita dah banyak buat latihan ya daripada ayat Al-Quran. Aspek nombor 3, bilangan dia. Adakah dia mufrad, adakah dia musannah ataupun adakah dia jamak. Jadi kita menggunakan contoh ya, kalau siapa nak ingat balik contoh surah Ar-Rahman ya, surah nombor 55 untuk nak membuat satu demonstrasi tentang musannah, bilangan 2 tu ya, bilangan 2. Dan lepas tu yang keempat yang paling penting, dan bukan hanya dia paling penting, dia juga paling complicated sikit, i'rab ya, i'rab. Jadi i'rab tu yang dimaksudkan i'rab tu, adakah sesuatu isim kita nak menentukan, nak mengenal pasti sesuatu isim tu adakah dia dalam rafa', adakah dia dalam jamak, rafa', nasab ataupun jar. Jadi dalam bahasa Inggeris kita panggil itu grammatical states ya, grammatical state. Jadi saya cuba nak menterjemahkan dalam bahasa Melayu sebaik-baik yang saya boleh. Jadi kalau terjemahan saya lain, tolong betulkan ya. Jadi nombor 1 ialah dalam bahasa Melayu. Sekarang saya gunakan bahasa Melayu. Maksudnya i'rab tu adalah proses di mana peranan sesuatu kalimah ya, khususnya isim satu kalimah ditentukan berdasarkan atas harakat ataupun huruf tambahan di penghujung setiap kalimah. Jadi nombor 1 memang banyaklah, saya tak akan cerita, ini teori. Yang apa yang saya baru cakap ni hanya teori. Maksudnya dia satu proses, ya, proses yang kita kena ambil. Jadi kita nak kenapa kita kena ambil proses i'rab tu? Sebab kita nak menentukan apakah peranan yang dimainkan oleh satu kalimah. Dan selalu peranan yang kita nak tahu, yang ada perbezaan peranan tu, nombor 1 ialah yang paling mudah. Dia ada banyak peranan, tapi yang paling mudah ialah mana kalimah, adakah kalimah yang mana satu adalah subjek. Maksudnya tajuk. Tajuk yang kita nak cerita tu. Mana satu subjek? Mana satu objek? Maksudnya kalimah yang mana satu adalah objek ataupun yang kena buat. Jadi kita nak tahu, kalau dia ayat perbuatan kita nak tahu mana satu kalimah yang mana satu pembuat. Dan kalimah yang mana satu kena buat. Dan kalau kita membuat satu ayat tu, kita membuat terhadap sesuatu menggunakan haf ya, kita menggunakan haf. Maksudnya kita nak pergi ke pasar. Ke pasar. Kita datang dari satu tempat. Saya sujud menghala Kaabah. Jadi itu pun dia ada dia punya grammatical state dia. Dia ada dia punya i'rab dia. Jadi i'rab yang paling mudah paling mudah. Maksudnya refleksi yang paling mudah selalunya kita kena tengok pada huruf yang terakhir. Kita tengok ada banyak kalimah Kita tengok contohnya dekat atas ni kita nampak i'rab kan. I'rab kita nampak hamzah, ain, ra, alif dengan ba. Jadi kalau saya nak buat i'rab, saya kena tengok pada ba. Saya tak nak tahu yang pada hamzah, ain ataupun pada ra tu. Yang saya nak tahu yang ba tu. Apakah harakat yang ada pada ba? Ataupun ada tak selepas ba tu dia ada huruf tambahan. Ya, huruf tambahan pada ba tu. Jadi saya tak nak tahu, kalau i'rab dia tak nak tahu pada awal kalimat. Huruf-huruf yang awal. Huruf tengah pun tak nak tahu. Kita nak tahu hanya pada huruf terakhir. Ya, pada huruf dia maksudnya end letter. Jadi
Jadi contohnya kalau harakat kita ada 3, ya. Jadi saya assume ya yang semua yang ambil kelas ni dah tahu baca Quran ni, maksudnya dah tahu basic tajuk, nak tahu baca Quran lah. Maksudnya dapat mengenalkan harakat ni, tahu membaca Al-Quran. Kalau tidak, tak boleh baca Al-Quran kalau tak tahu kenal harakat kan. Jadi harakat tu kalau kita guna bahasa Arab dia ada 3. Dhamma, dalam bahasa Inggeris vowels, I-A-E-I-O-U. Itu dalam bahasa Inggeris tu, the vowels. Jadi Dhamma. Dalam bahasa lama, yang bahasa Melayu yang lama yang dulu kalau kita belajar, dulu Dhamma tu adalah kita panggil baris hadapan. Dia ada macam bentuk 9, 6 ataupun 9 dekat atas huruf tu. Dhamma. Lepas tu Fathah adalah baris atas. Ya, baris atas. Kalau kita nampak satu huruf, kita nampak ada satu line tu, dia adalah baris atas di satu slash. Kasrah tu adalah baris bawah. Kalau dalam keadaan nakirah, dia tanwin kan. Nakirah tu dia ada tanwin, kita akan dapat 2 baris. Ya, Dhamma tu dapat, kita nampak ada gambar 9 dengan 6. Nampak dekat atas tu kan. Jadi dia punya sebutan tu jadi kan, un. Kalau tak ada tanwin, sebutan dia hanya adalah u. Jadi Allahu, wallahi. Nampak tak? Beza ya? Dia punya pada akhir. Kalau fathah, dia punya sebutan dia kalau bukan tanwin, dia adalah a. Kalau bertanwin, dia jadi an. Kita tambah nun. Dalam bahasa Inggeris, tanwin tu kita panggil nunation. Ya, nunation, kita tambah nun. Jadi kalau kasrah, kalau tak ada baris, kalau tak ada 2 baris, kalau tak ada tanwin, dia hanya i. Kalau ada tanwin, kita nampak 2 baris, jadi kita panggil itu adalah in. Ya. Jadi kalau contoh, jadi selain daripada harakat, kita kena perhati juga kalau kita nampak jamak salim. Kita baru selesai menceritakan jamak salim. Jamak salim adalah sam plural. Jadi kalau jamak salim tu maksudnya plural yang ada kebanyakan daripada isim-isim. Dia ujung dia ada una ataupun ina, dan kita boleh anggap itu adalah menunjukkan i'rab sesuatu kalimat. Ya, i'rab dia. Jadi peranan yang selalu kita nak tentukan dengan melakukan proses i'rab tu ialah kita nak tahu kalau kita nampak dia kan, dia, adakah dia tu subjek? Dalam bahasa Melayu dia tu mungkin jadi subjek kan, dia membuat sesuatu. Jadi dia tu subjek. Adakah dia tu objek? Ya, jadi kalau bahasa Melayu, objek pun dia juga. Saya pukul dia. Tapi saya tu adalah subjek, dia tu adalah objek. Kan? Tapi kalau saya nak cakap dia pukul dia, payah kan? Mana satu kita nak beza? Kalau dalam bahasa Inggeris, subjek tu adalah, dia tu adalah he. Kalau objek bahasa Inggeris, dia tu adalah him. Jadi kita nampak beza. Bahasa Inggeris dapat membezakan i'rab tu. Ada nampak perbezaan peranan tu. He dengan him tak sama. Ya? Maksudnya I take him to school. Ataupun I take him. I adalah subjek, him tu adalah objek. Jadi i'rab dia, status dia tak sama. Lagi satu adalah dia, kita cakap dia subjek, dia objek, lepas tu dia kepunyaannya. Jadi kepunyaannya tu maksudnya bukunya, buku dia. Jadi itu pun adalah status yang berlainan. Dia kalau dalam bahasa ni possessive, ya, possessive. Siapa punya siapa? Ya. Kitab, kalau saya cakap kitabi, saya cakap itu kitab saya. Kalau saya cakap Robbi, saya cakap itu adalah Rob saya. Kataan tu. Ya. Jadi kepunyaannya. Ada bahasa teknikal, saya boleh cakap saya tak nak menggunakan terminologi terlalu teknikal. Kalau selalu teknikal tu, kalau kepunyaan tu kita panggil genitive lah, genitive. Tapi no point, sebab saya rasa dalam grup ni tak dapat appreciate apa maksudnya genitive, apa maksudnya nominal kan.
semua tu no point saya nak menceritakan tentang benda-benda yang terlalu teknikal daripada segi bahasa. Kalau bahasa kita ni dapat mastery dalam bahasa Inggeris, saya boleh pakai. Tapi kalau tak ada dapat mastery dalam bahasa Inggeris, tak gunalah. Jadi kalau boleh fahamnya he, him dengan his kalau bahasa Inggeris. Dalam kalau bahasa Inggeris. Kalau bahasa Arab, jadi kalau dia subjek, dia jadi adalah huwa. Kalau dia objek, dia adalah who. Kalau dia mempunyai sesuatu lah kan. Mungkin who ataupun dia who juga. Dia who juga kalau saya nak bagi contoh dia. Okay. Jadi sekarang kita kena bagi spesifik elaboration. Ada 3 peranan saja kalau kita nak buat satu i'rab. Jadi kita kena tengok harakah yang ada pada huruf terakhir. Bukan huruf yang mula-mula, bukan huruf yang tengah-tengah. Kita kena tengok huruf terakhir. Jadi 3 peranan ataupun status tu, nombor 1, kalau dia rafa'. Rafa' tu, kalau harakat rafa' tu, kita dia adalah baris depan, dhammah. Itu adalah rafa'. Jadi isim yang dalam keadaan rafa', maksudnya kita nampak dia ada dhammah. Dhammah. Harakat tu dhammah. Kita panggil isim tu marfu'. Isim. Sebab sekarang kita masih berbincang tentang isim. Dia tentang isim. Saya tak cerita pasal lagi i'rab daripada segi fi'il. Verb. Belum lagi. Ini hanya daripada sifat pada aspek pada satu isim. Isim tu bukan hanya ada daripada apakah yang 3 aspek yang lain. Dia ada juga kita nak tahu i'rab isim tu. Jadi kalau isim tu, dia adalah subjek, harakat dia adalah dhammah. Tak kisah dhammah tanwin ke ataupun dhammah satu tu saja. Dan isim tu kita panggil marfu. Dan dia adalah subjek ataupun pembuat. Nampak Kalau banyak, kalau isim tu dia asma, maksudnya dia isim-isim, dia ada banyak. Dia dah jadi jamak. Selalu kita tambah, kalau dia rafa' kita tambah una. Jadi muslim tu, saya bagi contoh kalau saya cakap muslimun, dia adalah rafa'. Kalau saya cakap muslimuna, dia adalah rafa' marfu'. Maksudnya bila saya sebut muslimuna tu adalah pembuat. Kalau muslimin, dia adalah bukan pembuat. Dia adalah kena buat. Nampak tak? Dia bukan marfu'. Muslimin bukan marfu'. Musliman bukan marfu'. Marfu' tu hanya muslimun ataupun muslimuna. Sebab hari tu kita bagi contoh muslim. Okay. Yang status yang nombor 2, nasab, mansub. Jadi nasab tu adalah status dia. Selalu kita nampak dalam bentuk fatah. Ataupun kalau dalam jamak salim, kita tambahan dia adalah ina. Ina. Jadi nasab tu, isim yang ada status nasab, kita panggil mansub. Dan dia, isim tu selalunya objek. Selalu objek. Jadi yang nombor 3 tu adalah jar. Jadi jar, dia selalunya, kita nak tahu jar tu kasrah dia kat bawah. Baris kat bawah tu kasrah. Kalau untuk jamak salim, dia sama juga. In. Jadi muslimina. Bukan muslimini, bukan muslimani. Dia muslimina. Lepas tu macam kafirun kan. Jadi kafiruna. Itu adalah marfu'. Kalau kafirina adalah mansub ataupun majrur. Jadi balik itu, kita buat satu contoh. Kenapa kita kena buat i'rab macam mana? Sebab masalahnya kalau bahasa Melayu, kalau saya nak menceritakan satu ayat, kalau saya cakap dalam bahasa Melayu, Kamal telah pukul Yusuf. Semua orang faham kan? Kamal telah pukul Yusuf. So, orang yang tahu bahasa Melayu, tahu Kamal tu adalah pembuat kan? Dia yang memukul kan? Yusuf adalah kena buat, dia kena pukul. Betul tak? Semua faham bahasa Kamal telah pukul Yusuf. Jadi Kamal adalah subjek, Yusuf adalah objek. Telah pukul tu dalam bahasa Arab kita panggil daraba. Okey. Nah, saya nak cakap, kalau saya letak Yusuf kat depan, Yusuf telah pukul Kamal. Makna dia lain kan? Betul tak? Yusuf tu telah pukul. Kalau saya terbalikkan Kamal dengan Yusuf tu, dia punya position tu terbalik. Yusuf saya letak kat depan,
Kamal saya letak yang terakhir. Jadi makna dia dah lain. Maksudnya Kamal yang Yusof yang pukul Kamal, bukan Kamal pukul Yusof. Sebab bahasa Malaysia begitu juga dengan bahasa Inggeris, dia kena ikut sequence kan? Dia kena ikut sequence. Tapi tak susunan. Tapi dalam bahasa Arab, susunan tu tidak menentukan sama ada isim tu adalah subjek ataupun isim tu adalah objek. Kita tak tahu. Jadi saya bagi contoh. Makna sentence yang sama, ya, jumlah yang sama. Saya akan pilihkan dalam bahasa Arab. Nak menterjemah. Macam mana saya nak terjemahkan Kamal telah pukul Yusof? Macam mana cara dia? Saya nak menterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi saya sengaja tak nak letak Kamal. Nampak tak Kamal tu? Lam yang terakhir tu. Jadi jangan risau harakat yang pada huruf yang pertama dan kedua. Kita nak tahu harakat yang huruf terakhir. Ya? Jadi saya sengaja tak nak letak harakah dalam huruf terakhir. Lam saya tak tunjuk. Jadi saya cabut kat sini Kamal, Doraba, Yusof. Kamal, Doraba, Yusof. Jadi kalau ikut bahasa Melayu punya rule, kalau kita faham dalam bahasa Melayu, memang betul lah Kamal memukul Yusof. Ikut susunan. Tapi dalam bahasa Arab, saya boleh letak macam ni. Yusof, Doraba, Kamal. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, maksudnya Yusof yang pukul Kamal. Tetapi, kalau saya letak fa tu, saya letak fathah. Yusufa, Doraba, Kamalu. Maksudnya, Kamal juga yang pukul Yusof. Macam mana saya tahu Kamal yang pukul Yusof? Sebab saya tengok harakat yang ada pada fa tu. Pada huruf terakhir Yusof. Yusof ni, adakah dia Yusofa? Dia ada kasrah? Adakah Yusofa tu, adakah Yusof tu Yusofu? Dia adalah dhamma. Jadi kalau Yusofu, jadi Kamal tu mestilah ada dhamma. Ada kasrah, Kamala. Jadi maksudnya kalau saya cakap Yusofu, Doraba, Kamala, maksudnya Yusuf yang pukul Kamal. Tetapi kalau saya cakap Yusufa, Doraba, Kamalu, masih juga makna dia Kamal yang pukul Yusuf. Hanya saya letak dalam bahasa Arab, Yusuf saya letak kat depan, nak memberi emphasis, takkid, emphasis, penekanan pada Yusuf. Maksud saya nak cakap kesian Yusuf. Yusuf, Kamal pukul dia. Maksudnya lah, itu jadi terjemahan dia. Yusuf, Kamal pukul Yusuf. Macam tu. Itu yang ayat nombor 2. Kata yang nombor 3 tu, Doraba, saya mula Doraba, Kamala, Yusuf. Dalam bahasa Melayu tak boleh kan saya cakap telah pukul Kamal, Yusuf. Orang dah salah dah. Grammar dalam BM. Dah salah. Tapi dalam bahasa Arab selalunya, inilah dia punya, kalau jumlah fi'iliyah, kalau ayat perbuatan, dia kena bermula dengan fi'il. Doraba tu fi'il. Jangan risau pasal fi'il. Kita nak tahu pasal isim je. Kamal dengan Yusuf tu. Jadi Doraba, selalunya ini yang sebenarnya adalah susunan yang betul dalam bahasa Arab kalau dia adalah ayat perbuatan. Maksudnya kita bermula dengan perbuatan tu sendiri, Doraba, telah pukul. Jadi sekarang saya nak letak apa pada lam tu, Kamal. Kalau saya nak cakap Kamalu ataupun Kamala, saya mesti cakap Kamalu kalau Kamal yang pukul. Kalau Kamal yang pembuat, Kamal yang pemukul, jadi saya kena cakap Kamalu. Jadi dia pukul siapa? Oh, dia pukul Yusufa. Jadi Doraba, Kamalu, Yusufa. Saya boleh juga macam ni. Doraba, saya letak Yusuf kat depan. Doraba, Yusufa, Kamalu. Nampak tak bahasa Arab? Dan lebih-lebih kita nampak dalam Al-Quran. Kadang-kadang letak yang dia punya objek tu didulukan. Kadang-kadang dia punya prepositional phrase. Maksudnya yang perkataan hala tu, hala yang guna have tu, yang didulukan. Tak semestinya subjek. Kalau bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, subjek tu kena dulu. Pembuat tu kena dulu. Pemukul tu yang dulu. Yang kena buat tu terakhir. Dan
kata perbuatan tu dekat tengah-tengah. Dan half tu penyambung je lah. Jadi nampak? Jadi sebenarnya ini yang dia punya ni. Nampak? Jadi kamalu tu daraba Yusufa. Kalau saya nak terjemahkan bahasa Melayu tu. Ataupun saya boleh letak Yusufa daraba kamalu. Maksudnya Yusuf Kamal pukul Yusuf. Macam tu. Kamal pukul. Yusuf, Kamal pukul. Itu pun boleh dalam bahasa Arab. Tapi yang paling tepat ialah daraba kamalu Yusufa. Maksudnya Kamal telah memukul Yusuf. Apa yang macam mana saya tahu? Saya hanya sorry ya, sister. Ya. Sorry ya. Sorry. The thing is my internet is very bad. I tak boleh masuk half. I cannot hear half of what you said. Tapi you have recorded, right? Yeah, I recorded it. Okay, thank you. Because I lost half of what you said. Yes. Because this is so important. Sebab ini nampak what to do what, right? Okay. Jadi yang akhirnya daraba Yusufa kamalu. Boleh juga saya boleh letak Yusufa dulu. Ya? Saya boleh letak Yusufa sebelum kamalu. Sebab tu ialah i'rab adalah begitu penting dalam ayat-ayat. Jadi kalau kita nak mengkaji ayat Quran, kita nak tahu. Jadi saya bagi contoh. Paling simple. Saya bagi contoh dekat sini. Abada Muslim Allah. Maksudnya the Muslim, Muslim tu al-Muslim telah beribadah pada Allah. Itu terjemahan dia. Jadi sekarang soalan dia, saya nak letak harakat apa? Sebab kalau saya silap harakat, dia punya makna ni jadi berlainan. Jadi itu yang bahaya. Jadi kalau nampak abada al-Muslim Allah. Sebab kalau kita tengok bahasa Arab moden, dia tak akan tunjuk dia punya harakat yang terakhir kan. In fact, bahasa Arab moden tak ada harakat pun. Kan? Dia semua tak ada harakat. Kita kena tahu. Kita kena tahu bahasa dulu baru kita boleh baca. Tapi dalam bahasa Al-Quran, kita tak semestinya tahu bahasa tu. Kita kena tahu macam mana mengenal pasti i'rab. Jadi abadah tu adalah perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan telah beribadah. Al-Muslim tu, kalau saya nak jadikan Al-Muslim tu, mestilah Al-Muslim yang beribadah pada Allah kan? Bukan Allah beribadah pada dia. Jadi macam mana saya nak letak? Jadi Al-Muslim tu saya kena letak Al-Muslimu. Jadi abada Al-Muslimu. Allah ayat pada ha terakhir tu, huruf terakhir saya nak letak apa? Saya mesti letak kasrah, nasab. Sebab Allah yang kita buat ibadah tu, yang kena buat. Maksudnya abada muslimullah. Nampak tak? Tapi saya juga boleh tulis macam ni. Al-muslimu abadallah. Asalkan harakat tu betul, i'rab tu betul. Jadi saya tak boleh cakap al-muslimah. Saya kena cakap al-muslimu abadallah. Jadi the Muslim, he worshipped Allah. Itu terjemahan dia. The Muslim, he has worshipped Allah. Okay. Kalau bahasa Melayu, Muslim itu telah beribadah pada Allah. Sebab dekat bahasa Melayu, ibadah tu kita kena tambah pada. Tapi kalau bahasa Arab tak payah tambah harf. Tak payah ada perlu preposition ya. Tak payah perlu preposition. Allah. Tapi sujud kan. Sajadah Muslim lillah. Kalau kita cakap perkataan sujud, dia kena ada li. Harf li tu. Dia kena ada penyambung dia tu. Li. Kalau tidak, kita tak boleh cakap sajadah Muslim Allah. Tak boleh cakap macam tu. Sebab dia sebahagian daripada vocabulary kita. Itu nanti kita biasa. Kadang-kadang kita cakap zahababi. Kalau zahababi ataupun kita cakap macam kalau an, dia maksudnya lain. Dia bergantung pada harf tu. Sebab tu saya buat harf tu dulu. Sebab tu yang kita mula dengan harf dulu. Li. Jadi li tu biasa. Memang harf yang selalu kita nampak. Jadi sajadah Muslim lillah. Jadi kalau saya nak cakap Muslim tu bersujud pada Allah, telah bersujud pada Allah, saya kena letak muslimu. Mun. Dekat sini tak ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, saya kena letak tanwin. A Muslim. Seorang Muslim. Ya? Jadi sajadah muslimun lillahi. Jadi salah satu rule, kalau dia adalah majrur,
Maksudnya dia punya nasab, dia punya i'rab tu adalah jar. Dia depan dia tu ada haf. Nanti kita panggil. Kalau tak ada haf, seperti yang contoh yang sebelah tu, yang abadallah, abadal muslimullah tu. Jadi kalau tak ada haf, dia Allah, dia takkan boleh ada dalam dapat kasrah. Dia mesti ada fathah kalau dia objek. Bergantung pada makna dia. Jadi sajadah muslimun lillahi. Saya boleh letak macam ni. Muslimun sajadah lillahi. Seorang muslim, dia telah sujud pada Allah. Saya boleh cakap macam tu sebab saya nak tekankan muslimun tu. Ataupun saya boleh cakap, saya boleh letak lillah tu. Lillah tu kita panggil muta'alliq, prepositional phrase. Maksudnya pada Allah saya boleh letak dulu dalam bahasa Arab. Betul? Lillahi sajadah muslimun. Saya boleh cakap macam tu. Lillahi sajadah muslimun. Jadi yang paling senang yang warna kuning tu, dia mesti dapat kasrah. Sebab tu saya nak mengenalkan, saya nak bawa masuk warna. Kalau nampak kuning, automatik yang huruf terakhir tu adalah kasrah. Ya, adalah kasrah. Kalau merah tu, dia selalunya saya nak buat tu sebagai pembuat. Dia subjek. Kalau merah tu, dia pembuat. Ya, jadi dia selalunya kalau kita nak bulu, dia adalah dapat damah, dia marfu. Jadi daripada sini kita nak tengok ini yang betul. Jadi muslimun tu sajadah muslimun lillah. Jadi muslimun tu dipanggil muslimun tu dipanggil marfu. Ya? Dia dalam keadaan saya kena mute kan, somebody kena mute kan, ada bunyi, ada background. Apa dia open? Norita, can you mute yourself? Kak Norita? Okay. Sebab dapat dengar background. Okay. Please mute yourself. Okay, alright. Okay, so kita go back balik yang tadi tu. Jadi muslimun tu, dia punya i'rab dia adalah rafa'. Jadi muslimun tu kita panggil marfu'. Kenapa kita panggil dia marfu'? Di dalam rafa' sebab dia adalah subjek. Lillahi itu adalah majrur sebab dia ada kasrah. Dia punya i'rab tu adalah kasrah. Macam mana kita tahu dia kasrah? Ha tu, yang penghujung tu, dia ada kasrah. Jadi dia itu dia adalah maksurah, tapi maksurah kita panggil majrur. Ya, majrur. Jadi muslim, jadi yang sebelah tu abadal muslimullah. Jadi al-muslimu tu dia adalah rafa' sebab dia subjek, sebab kita tahu sebab dia ada dhammah, dan kita panggil al-muslimu tu marfu'. Allah tu dia adalah dalam nasab, isim Allah tu kita panggil mansub, dan kita tahu dia mansub sebab dia adalah objek. Dia objek pada abadah tu. Jadi kita nampak fathah pada kat situ. Jadi susunan tu, jadi apa yang kita nak terangkan? Susunan. Susunan tu tak kisah. Ya, kita boleh susun macam-macam. Tapi yang kita kena kenal pasti adalah huruf terakhir. Okay, jadi sekarang kita tak boleh salah kat sini. Bayangkan, kita tak tahu i'rab, kita ingat i'rab tu mungkin tak penting kan? Itu yang saya takut tu sebab kita tak apalah, sama je. Jadi dia sebut macam ni. Sajadah musliman lillah. Jadi maksudnya tak ada makna. Kita tak tahu apa maksud dia ialah dia telah bersujud pada seorang muslim. Kerana Allah, itu maksud dia. Dia tu saya tak tahu siapa dia. Mungkin seorang telah bersujud pada seorang muslim. Kerana Allah. Bayangkan kalau orang yang baru kita sebut yang cerita yang pasal yang sesat tu kan, yang akidah tu dah sesat kan. Yang diorang pergi bersujud pada wali-wali kan. Dia pergi dekat makam kan. Dia cakap itu keramat lah, apalah macam-macam. Lepas tu dia bersujud dekat makam wali si polan-polan. Bersujud. Jadi dia telah bersujud, ayat ni, dia telah bersujud pada seorang muslim. Mungkin orang muslim tu seorang wali ke, makam, dia pergi keramat ke apa ke. Tapi dia bersujud pada kerana Allah lillah. Jadi daripada segi, bukan hanya daripada segi makna, daripada akidah tu begitu salah.
Bukan hanya daripada segi makna ayat tu. Daripada akidah tu salah. Dan yang nombor 2. Abada musliman Allahu. Ini lagi teruk. Sebab kita cakap Allahu, maksudnya kita cakap Allah tu marfu' kan? Subjek. Jadi subjek tu adalah pembuat. Jadi subjek tu yang beribadat pada seorang Muslim. Maksudnya kita cakap Allah telah beribadat pada seorang Muslim. Itu dah jadi blasphemy. Blasphemy. Apa kau panggil blasphemy? Blasphemy dah bahasa blasphemy kan, blasphemous. Takkan Allah pula nak ibadah pada seorang Muslim? Kenapa? Sebab kita tak tahu i'rab. Kita tak tahu macam mana nak kenal perbezaan i'rab. Kadang-kadang banyak orang bila dia baca laju. Yang paling saya baca laju. Jadi saya bagi contoh. Jadi kadang-kadang sebutan dia tu, dia tak sebut patut dia sebut fathah, dia cakap, dia sebut apa tu? Dia sebut damah. Dia tak cakap Allahu, dia cakap Allah. Dia tak cakap Allah, dia cakap Allahu. Saya bagi contoh, Astaghfirullah. Salah kita kalau kita cakap Astaghfirullahu. Dia kena Astaghfirullah. Saya memohon ampun. Saya akan memohon ampun. Saya sedang memohon ampun pada Allah. Allah tu is the object. Kita memohon ampun dari Allah. Keampunan tu yang kita minta tu dari Allah. Bukan Allah is a subject. Pembuat tu. Jadi untuk saya memang penting kita kena tahu i'rab. Jangan hanya mengharap, sebab kadang-kadang kita baca tak ada terjemahan. Jadi kita baca tu kadang-kadang kita baca saja. That's why kalau saya tak sure, saya tak ingat satu ayat, saya prefer nak baca terjemahan dia. Saya tak nak baca ayat tu, takut tersilap sebutan. Jadi daripada sini bila tajwid tu, kalau tersebut salah, kalau kita tak tahu dekat mana kan dia punya hukum i'rab tu, fahaman kita jadi salah. Terjemahan tu dah jadi salah. Makna ayat tu dah jadi lari sangat. Dan kadang-kadang lari sangat sehingga membawa akidah tu lain. Kadang-kadang ada isu blasphemy juga ya. Jadi kita tengok dekat sana. Jadi dekat sinilah sajadah muslimun. Jadi muslimun tu rafa' mu'rib. Jadi saya dah cover ni. Jadi kita tahu apa beza dia. Tengok color. Color kuning tu, kalau saya letak color kuning tu, jadi maksudnya dah jadi dia dah majrur. Kalau nampak yang merah tu, dia adalah subjek muslimun. Maksud dia nak akan buat. Ya? Jadi kalau yang tengah-tengah tu, yang Allah tu, yang kalau macam purple tu, dia adalah objek. Jadi, ini adalah senarai semua. Baru kita tak tahu yang kita nak tahu pasal musliman. Hari itu kita hanya sebut muslimun kan? Muslimun, muslimani, muslimuna. Itu dalam rafa', marfu'. Kalau kita nak cakap nasab, dia tu mansub, kita nak mansubkan dia, jadi dia musliman. Kalau dua orang mansub muslimaini. Kalau dia jamak dalam majrur dia muslimin. Ya? Sorry, dia kalau jamak dalam mansub dia muslimin. Kalau dia majrur sama dia lain muslimin. Ya, kalau seorang. Kalau dua orang muslimaini, sama juga yang macam mansub. Jadi kalau dia banyak sama juga macam mansub, dia adalah muslimin. Jadi muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Jadi ini nak menunjukkan yang bahawa seorang lelaki, ini muzakkar, lelaki dalam keadaan menceritakan bilangan, menceritakan dia punya gender dan menceritakan tentang dia punya i'rab dia. Jadi kalau feminin, muannas, jadi muslimatun, kalau rafa' muslimatun, muslimatani dengan muslimatun. Kalau dia mansub, muslimatan, muslimataini, muslimatin. Kalau dia majrur, jar, muslimatin, muslimatin, muslimataini, muslimatin. Nampak tak? Jadi cat yang kita kena ingat. Macam mana kita nak membezakan, bukan hanya membezakan daripada aspek yang ketiga, ya, tiga aspek yang kita nak belajar tu, kita nak tahu apakah peranan dia. Jadi sebab tu kita cakap yang ayat Al-Quran tu, innal muslimina wal muslimat, bukan innal muslimuna wal muslimatun, bukan tu. Ya?
muslimatin, bukan muslimatin, bukan muslimatun, muslimatin. Ya, muslimat. Jadi kadang-kadang dia kata, apa bezanya? Orang tanya, apa beza muslimin dengan muslimun? Beza dia adalah peranan dia. Tapi daripada segi gender, dia masih muzakkar. Dan dia nakirah, dan dia juga adalah bilangan dia hanya satu. Yang membezakan muslimun dengan musliman hanya i'rab dia. Peranan dia. Musliman tu adalah lebih pada objek, peranan dia lebih pada objek, dan muslimun tu peranan dia adalah lebih pada subjek. Jadi saya nak bagi homework. Jadi ini saja je, sebab ini selalu kita baca dalam doa kita. Ya. Jadi kat sini saya nak menceritakan, saya nak guna perkataan istighfar. Ya, istighfar. Perbuatan fi'il dia adalah istighfar. Itu dia punya perbuatan dia. Telah memohon ampun. Istighfar. Jadi dekat sini saya tulis istighfar. Jadi tak payah tukar. Jangan risau pasal harakat yang pada fi'il. Kita nak tahu pada isim. Dekat isim ni ada dua. Satu adalah Al-Malik. Al-Malik tu maksudnya raja. Dan lagi satu isim yang nombor dua tu adalah Allah. Jadi soalan dia, apakah harakat yang saya nak letak pada huruf terakhir pada ayat ni? Jadi kita kena tanya soalan. Siapa yang telah memohon ampun? Kita nak tahu. Adakah Al-Malik tu yang memohon ampun? Adakah Allah? Tak logik Allah, tak Allah pula memohon ampun kan? Mestilah Al-Malik yang memohon ampun, yang telah memohon ampun. Jadi Al-Malik tu kita kena letak apa? Jadi soalan ni, can somebody jawab? Kita nak letak dhamma ke atau kita nak letak kasrah dalam Al-Malik tu, pada kaf tu? Kasrah. Tak. It must be the dhamma, sebab dia adalah pembuat. Who ask for forgiveness? Who? The Malik kan? The raja yang minta. Yang pemohon. Pembuat kan? The subject. Allah adalah the object. Dia memohon ampun. Jadi Allah dia punya harakat dia pada ha tu mestilah kasrah. Jadi sebenarnya perkataan ini sebenarnya istighfarul maliku Allah. Nampak tak? Kita can never mistake. Kita tak boleh cakap istighfarul malika Allahu. Jadi maksudnya pelik. Maksudnya Allah yang memohon ampun daripada raja tu. Nampak tak? Hanya perbezaannya kita nak tahu daripada harakat yang ada pada hujung huruf. Dekat sini khalaqa, yang nombor dua tu khalaqa rasul. Allah kita tengok. Khalaqa adalah pembuat. Jadi kalau pembuat khalaqa tu adalah the verb, telah buat. Telah cipta. Jadi kita jangan risau pasal khalaqa. Jadi ada dua isim saya bagi kat sini. Rasul dengan Allah. Jadi Rasul saya nak letak harakat yang mana satu? Adakah saya nak letak harakat dhamma, kasrah ataupun jar? Can I have an answer? Some volunteer? Khalaqa Rasul. Lam tu saya nak letak apa? Jadi soalan dia, siapa yang mencipta? Siapa yang kena cipta? Yang dicipta? Dengan menjawab soalan ni, kita tahu kita kena letak Rasul nasab kan? Kasrah. Rasul adalah objek yang dicipta. Dan Allah adalah pembuat, pencipta. Jadi, penghujungnya adalah khalaqa rasulan Allah. Jadi, khalaqa rasulan, a messenger. Jadi, Allah has created a messenger. Jadi dia kena ada tanwin sebab tak ada alif lam. Yang dekat atas tu tak ada tanwin, yang ayat pertama. Jadi daripada sini kita kena praktis. Nampak tak? Jadi ini yang kita kena over and over. Selagi kita tak dapat ni, kita tak boleh nak pergi forward dekat the next subject. Sebab ini yang kita kena faham. Bahasa Arab ni kita tak dapat tentukan hanya nak susunan. Kita kena tengok pada dia punya harakat. Ini yang paling basic. Ada banyak cara nak menunjukkan harakat.
Ada banyak nak menunjukkan i'rab cara lain. Jadi 9 cara. Tapi saya hanya tunjuk yang cara satu cara ni. Sebab itu yang advance lah. Ini yang paling basic, yang paling common, yang paling selalu kita nampak. Jadi ingat kalau dia macam saya cakap, astaghfirul malik Allah, saya kena tanya. Ini adalah perbuatan memohon ampun. Jadi siapa pun buat, takkanlah memohon ampun untuk Allah. Jadi Allah mestilah objek dia. Jadi yang pemohon ampun tu adalah raja tu. The raja, the king. Jadi the king tu nak menunjukkan dia adalah pembuat ataupun subjek. Jadi kita kena letak dhamma pada kaf tu. Jadi al-maliku. Saya boleh sebut macam ni. Al-maliku istaghfarullah. Susunan tak ada semata. Saya boleh letak mungkin saya boleh letak Allah dulu. Allah, istaghfarul maliku. Asalkan harakat tu betul. Nak letak susunan tak apa. Jadi khalaqa tu kita mestilah tahu kalau khalaqa rasul, takkan rasul yang rasulun tu messenger yang mencipta Allah. Kita bercakap khalaqa rasulun Allah. Daripada sini salah sangat. It's a blasphemy. Maksudnya kita bercakap seorang rasul mencipta Allah. Nampak tak? Totally wrong. Salah sangat. Bukan salah sikit. Bukan salah daripada grammar. Grammar mungkin correct. Tetapi daripada segi makna dan daripada segi akidah. Daripada segi kebenaran, al-haq, dia dah tak benar. Jadi sebab tu yang kalau bahasa Al-Quran tu kita kena berjaga-jaga. That's why saya cakap kalau kita dapat tahu sendiri, semua yang lain jadi senang. Dan ini adalah usaha kita. Yang last kali sujudu. Yasjudu. Jadi yasjudu adalah telah bersujud. Jadi soalan, jadi telah bersujud ada 2 isim saya bagi kat sini. Satu saya bagi talib, lagi satu saya bagi pada lillah. Half dia li, lepas tu Allah. Jadi sebab saya kena letak li kat situ, sebab sujud, perbuatan sujud, yasjudu tu dia kena ada li lepas tu. Kalau tidak, dia punya grammar tak betul. Ini kita tak dapat tahu, kita hanya dapat hafal. Jadi yasjudu talib lillah. Jadi sekarang soalan, perbuatannya adalah telah bersujud. Perbuatannya menyujud lah kan? Bukan telah bersujud. Perbuatannya menyujud ataupun akan menyujud. Akan sujud. Sedang bersujud. Itu maksudnya yasjudu. Sedang bersujud. Kalau bahasa Inggeris prostrating. Prostrating. Jadi 2 isim. Jadi kita kena tahu isim yang mana satu pembuat. Jadi kalau isim tu pembuat, dia mesti adalah marfu' rafa' dan dia akan dapat harakat dhamma. Jadi dekat sini kita mestilah yang pembuatnya adalah talib. Talib tu adalah pelajar. Yang kita cakap taliban tu kan? Yang taliban. Talib adalah pelajar. Jadi sekarang saya nak tanya, adakah talibu ataupun talibun? Can somebody offer? Adakah dia talibu ataupun talibun? Ada tanwin ke tak? Dekat sini mesti ada tanwin sebab tak ada alif lam kat situ. Dia tak ada alif lam. Kita tak nampak. Jadi the default state selalunya adalah nakirah, tanwin. The default. Kecuali kalau ada sesuatu yang menyebabkan dia menjadi khusus. Dekat sini tak khusus. Jadi dia patutnya talibun. Jadi yasjudu talibun lillahi sebab ada lam kat situ, dia majrur. Ada lam kat situ. Jadi janganlah dia nak menceritakan yang taliban tu bersujud. Jadi dia cakap yasjudu taliban sebab dia fikir taliban yang kita selalu panggil taliban kat Afghanistan tu. Yasjudu taliban, lepas tu cakap lillahi. Jadi itu tak betul lah. Maksud dia makna dia kalau saya sebut yasjudu taliban lillah, makna dia adalah seorang dia sedang bersujud pada seorang pelajar kerana Allah. Let me tell you, benda ni pernah berlaku. Jangan ingat benda ni impossible sebab nak cerita, just nak share a bit. One of my
nieces ya, anak saudara saya yang perempuan, dia ambil kelas dulu dia nak ambil macam classical Indian dance, classical Indian dance. Masa tu saya tak sure Bharata Natyam ke audisi. Sajalah sebagai masyarakat majmuk yang kita nak tahu budaya kan, budaya-budaya jiran-jiran kita dalam fellow Malaysian kita. Jadi dia ambil classical tu dekat bangsa. Jadi one of the thing that dia must buat sebelum dia kena sujud pada cikgu dia tu. So Akah masih take dia out sebab the requirement nak sujud pada cikgu. Jadi jadi dekat sini seorang bersujud, kalau saya catat Taliban, kalau saya tak sebut Taliban, maksudnya dia telah sedang bersujud pada seorang pelajar lillah, kerana Allah. Dan ini memang satu benda yang melanggar akidah. Kita tak boleh bersujud pada siapa-siapa pun, walaupun guru kat sini. Walaupun dia seorang kita cakap ulama kat sini ke, alim ke, saya bercakap yasjudu patut alim, ya alim. Jadi alim tu seorang pandai lah. Jadi kataan dia punya i'rab masih juga yasjudu alimun lillah. Saya tak boleh cakap aliman. Maksudnya seseorang sedang bersujud pada seorang alim kerana Allah. Itu akan lari akidah. Jadi saya akan kaitkan dia punya impact ayat, impact isim, impact i'rab, impact harf pada sesuatu kebenaran. Sama ada dia batil ataupun benar. Sebab Al-Quran, ayat Al-Quran sebenarnya tentang menceritakan adalah satu furqan, kriteria untuk membezakan apa yang benar dan apa yang batil. Dan seterusnya kita kena mengikut disiplin secara betul untuk memahami kebenaran dan dapat membezakan daripada apa-apa kebatilan. Dan ini hanya dengan fahaman i'rab saja yang boleh mengubah makna satu-satu ayat. Ya? Okey. Jadi kita berhenti dekat sini dulu. Jadi inilah dia punya jawapannya. Ya. Jadi what saya would do, latihan kita buat insya-Allah hari Jumaat dan saya akan bagi nota ni pada grup ni. So ada persoalan ke? Saya akan, sebab saya dapat feedback yang banyak orang tak nak soalan sebab dia orang tak nak masuk dalam recording, jadi saya stop recording dulu. Sekejap Saya stop recording.